Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Nabila Hafizah Zainal Arifin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan yang baharu. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota bersabda menzahirkan hasrat negara untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan inovatif China dalam memupuk bakat atlet. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mula-mula berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan Kolonel Bersara Datuk Paduka Haji Abdul Rahmani bin Datuk Paduka Haji Basir Pesuruhjaya Tinggi ke Malaysia. Tuan Yang Terutama Muhammad Syafi'i bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa dan Mutlak ke Belgium. Dan Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak ke Republik Demokratik Timur Leste. Dan Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Pesuruhjaya Tinggi ke Australia. Baginda seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad A.A. Almari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar. Tuan Yang Terutama Saleh A.M. Al-Shiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi. Tuan Yang Terutama Akrapong Chalermnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand. Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura. Dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad Al-Said, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait.
Baginda berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik serta ketua-ketua perwakilan asing yang baharu. Turut hadir Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Datu Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datu Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Datu Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Pengeran Haji Rafizana bin Pengeran Haji Razali, Timbalan Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Majlis Peletakan Batu Asas Masjid Jubli Intan sempena memperingati 60 tahun pemerintahan, mengerlahkan lagi kepimpinan baginda ke arah negara zikir dan lambang Raja Berjiwa Rakyat. Sorotan keberangkatan baginda ke Majlis Peletakan Batu Asas Masjid Jubli Intan dan lawatan tidak berjadual ke Sekolah Sinar Matahari mengimbas kembali detik-detik bermakna yang akan menjadi ristaan. Pembinaan Masjid Jubli Intan ini adalah sebagai simbol rasa syukur dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, di samping menjadi sebuah persembah istimewa dan tulus ikhlas daripada rakyat kepada Raja Ulul Amri yang dikasihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cintai. Semoga Allah memanjangkan usia baginda serta kerabat diraja, memberkati pemerintahan baginda dan merahmati seluruh rakyat Brunei Darussalam. Amin ya Rabbal Alamin. Anugerah yang amat besar bagi kami. Ia bukan saja mengukuhkan identiti Melayu Islam Beraja dalam kehidupan bermasyarakat, malah ianya menjadi pusat penyatuan umat. Inilah berkat pimpinan Sultan kita ini, masjid ini akan berbudi cinta baginda kepada agama. Semoga baginda kekal karal memerintah negara. Lindungan Allah Subhanahu.
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bersabda menzahirkan penghargaan kepada China atas sokongan berterusan mereka kepada negara Brunei Darussalam dalam bidang sukan termasuk latihan wushu oleh jurulatih daripada China dan semasa negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi kejohanan wushu remaja dunia ke-9 pada tahun 2024. Duli Yang Teramat Mulia berkenan bersabda demikian semasa majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Gao Zidane, Minister of the General Administration of Sport of China. Majlis berlangsung di General Administration for Sports of China, GASC, National Training Centre. Dalam sabda Duli Yang Teramat Mulia juga menekankan potensi yang besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan hasrat Brunei untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan inovatif China dalam memupuk bakat atlet. Duli Yang Teramat Mulia bersabda berpuas hati bahawa atlet-atlet wushu Brunei telah mencapai kecemerlangan dalam beberapa pertandingan antarabangsa seperti Sukan C dan kejohanan wushu remaja dunia dan mengorak langkah penting dalam industri sukan negara Brunei Darussalam. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Minister of the General Administration of Sport of China. Dalam majlis perjumpaan, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengalu-alukan komitmen bersama kedua-dua negara dalam menubuhkan kem-kem latihan wushu Brunei China di bawah pelan kerjasama dua hala, The Belt and Road Initiative yang ditandatangani pada tahun 2025 bagi memperkembangkan kerjasama di bawah bidang tersebut. Memorandum persefahaman mengenai kerjasama sukan yang juga ditandatangani semasa keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Rakyat China pada tahun 2025 memberikan asas kukuh dalam bidang penting tersebut. Selepas majlis perjumpaan, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan lawatan ke Kompleks Kolam Renang Tertutup dan National Team Performance Centre. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan penerangan mengenai latihan-latihan khusus menggunakan kepelbagaian teknologi dalam meningkatkan kemahiran atlet-atlet China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Sukan dan menyaksikan persembahan wushu daripada penonton-penonton daripada Beijing Sports University. GASC ditubuhkan pada tahun 1998 dan merupakan sebuah agensi bertaraf kementerian di bawah State Council Republik Rakyat China yang bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pentadbiran sukan termasuk menyelia All China Sports Federation dan Jawatan Kuasa Olimpik China serta memainkan peranan penting dalam membangunkan atlet-atlet Olimpik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman petang kemarin berkenan melawat Museum of the Communist Party of China. Berangkat sama anak-anda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia. Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Mudahul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Lee Zong Yuan, Pengarah Museum. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan membuat lawatan ke beberapa buah galeri yang mempamerkan sejarah, perkembangan dan pencapaian Communist Party of China dalam 100 tahun penubuhannya.
Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkan tayangan video pengenalan diikuti dengan taklimat mengenai sejarah penubuhan Communist Party of China CPC serta perkembangan awal revolusi China. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia juga menyaksikan tayangan wayang berbentuk imersif bertajuk The Long March yang menunjukkan perjalanan bersejarah Red Army of the CPC sebelum melawat Galeri Penubuhan Republik Rakyat China serta perkembangannya di bawah kepimpinan Presiden Xi Jinping. Dan seterusnya menyaksikan tayangan sinema 4D yang menampilkan keindahan lanskap China serta pencapaian moden Republik tersebut. Negara Brunei Darussalam dan Australia memperluas perkongsian pengalaman dan kepakaran dalam pengembangan syiar Islam. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Penglibatan dan sokongan padu rakyat dalam sama-sama memeriahkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mencerminkan rasa kasih taat setia dan syukur ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia di samping memperkukuhkan perpaduan, keharmonian dan semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Perkara tersebut antara yang disentuh oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan semasa mesyuarat pertama Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 bagi tahun 2026. Mesyuarat juga dipengerusikan bersama oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajarul Maizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Awang Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, selaku pengerusi-pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan. Mesyuarat berlangsung petang tadi di Jabatan Perdana Menteri. Dengan adanya percambahan buah fikiran cadangan yang bernas berdasarkan pengalaman-pengalaman yang setia ada serta komitmen dari semua pihak, acara-acara yang dirancangkan akan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur, sempurna dan bersesuaian dengan hasrat menjunjung kemuliaan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Mesyuarat antara lain membincangkan laporan persediaan acara-acara sambutan perayaan, juga hadir ahli-ahli Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan. Kementerian Hal Ehwal Agama mengemukakan pelbagai potensi kerjasama, antaranya program penghantaran imam dari negara Brunei Darussalam ke masjid-masjid di Australia pada waktu-waktu yang bersesuaian. Ia sebagai usaha memperkukuh hubungan dua hala selain memperluas perkongsian pengalaman dan kepakaran dalam pengembangan syiar Islam antara kedua-dua negara. Perkara tersebut dibincangkan semasa kunjungan hormat daripada Presiden of the Australian National Imams Council
ANIC kepada Menteri Hal Ehwal Agama pagi tadi. Majlis kunjungan hormat diadakan di Kementerian Hal Ehwal Agama. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Sri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman menerima kunjungan hormat daripada Imam Shadi As-Sulaiman yang sedang mengadakan lawatan rasmi selama 2 hari ke negara ini. Juga hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Kunjungan hormat ini menjadi wadah bagi bertukar pandangan dan pengalaman di samping membincangkan peluang kerjasama dalam bidang perkhidmatan agama. Kunjungan Imam Shadi As-Sulaiman ke negara ini adalah atas tajaan Kerajaan Australia. Mengutamakan kesejahteraan jururawat dan bidan dapat mempertingkatkan kualiti penjagaan pesakit, mengekalkan jumlah jururawat dan bidan serta menjadikan sistem kesihatan negara menjadi lebih kukuh serta berdaya tahan. Menteri Kesihatan menekankan jika kebajikan jururawat dan bidan diabaikan, ia boleh menyebabkan peningkatan ketidakhadiran kerja, tekanan dan kesilapan dalam tugas yang akhirnya membebankan sistem kesihatan negara. Dalam perutusan sempena Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga menekankan keperluan agar penggubal dasar dan pihak yang berkenaan mengambil langkah tegas untuk membangunkan tenaga kerja kejururawatan dan bidan yang kukuh dan mampan, di samping memperkasakan kebajikan mereka melalui persekitaran kerja yang selamat, adil, menyokong dan memberikan pengiktirafan yang sewajarnya. Di negara Brunei Darussalam, beberapa usaha penting telah dan sedang dilaksanakan. Antaranya pemerkasaan kelayakan dan kemahiran jururawat dan bidan dan memperkasakan kualiti dan keselamatan. Menteri Kesihatan turut menegaskan masalah kekurangan jururawat dan bidan perlu ditangani melalui perancangan jangka panjang yang berterusan, termasuk memberi perhatian kepada kebajikan dan kesejahteraan mereka. Hal ini sangat penting kerana ia memberi kesan langsung kepada mutu perkhidmatan kesihatan dan juga pembangunan ekonomi negara. Tema sambutan Hari Jururawat Antarabangsa tahun ini iaitu Jururawat Kami, Masa Depan Kita. Jururawat diperkasakan menyelamatkan nyawa, memberi penekanan kepentingan memperkasakan jururawat melalui penyediaan persekitaran kerja yang selamat, pemberian kuasa amalan penuh, peluang kepimpinan, sokongan profesional dan pampasan yang adil. Manakala tema Hari Perbidanan Antarabangsa ialah bidan, menambah 1 juta lagi bidan, menyeru pelaburan segera dalam pendidikan, pekerjaan, peraturan dan kepimpinan perbidanan untuk menangani kekurangan bidan di peringkat global. Sambutan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa diraih bagi menghargai jasa serta sumbangan para jururawat dan bidan di negara ini di samping memperkukuh perpaduan, kerjasama dan profesionalisme dalam bidang kejururawatan dan perbidanan. Sempena sambutan tersebut, tengah hari tadi, Kementerian Kesihatan mengadakan sembahyang fardu zuhur berjemaah, sembahyang sunat hajat, membaca tahlil dan doa khusus. Majlis berlangsung di Masjid Asy-Syalihin. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Sambutan merupakan platform untuk memperkasa kepimpinan serta meningkatkan keselamatan dan kualiti perkhidmatan kejururawatan dan perbidanan agar terus berdaya tahan, inovatif dan proaktif. Dalam pada itu, Jurudong Park Medical Center JPMC meraihkan sambutan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa dengan acara sarapan pagi bersama jururawat.
Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Acara sebagai menghargai para jururawat dan bidan sebagai tunjang penting kepada sistem penjagaan kesihatan dan pemacu kepada penjagaan selamat para pesakit. Jururawat dan bidan merupakan golongan yang berjasa dalam memastikan kesejahteraan kesihatan masyarakat di negara ini. Oleh itu, penghargaan sewajarnya diberikan kepada golongan tersebut yang bukan sahaja berperanan sebagai penjaga pesakit, malah menjadi tulang belakang dalam sistem penjagaan kesihatan. Bersempena sambutan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa yang disambut setiap 12 Mei, kami bawakan laporan khas mengenainya bersama Aimaduddin Mawang. Jururawat dan bidan memainkan peranan penting dalam memberikan rawatan, sokongan emosi serta pendidikan kesihatan kepada pesakit. Tugas mereka merangkumi pelbagai aspek dari penjagaan pesakit diwat sehingga membantu proses seperti kelahiran dengan penuh dedikasi. Sumbangan kami bagi meningkatkan kualiti ibu-ibu mengandung adalah sangat penting kerana kami terlibat sepanjang tempoh kehamilan, iaitu sebelum, semasa dan selepas melahirkan. So kami juga memastikan pemantauan kesihatan ibu dan anak Dameta itu secara berkala. Jururawat adalah masa depan kesihatan negara kerana kami bertindak sebagai pemberi rawatan, pendidik dan pemimpin di barisan hadapan. So secara ringkasnya, jururawat yang hebat bermakna sistem kesihatan yang selamat. Di sebalik uniform yang dipakai, tersimpan pengorbanan besar termasuk bekerja tanpa mengira masa, berhadapan tekanan emosi dan risiko kesihatan demi memastikan setiap pesakit menerima rawatan terbaik. Cabaran kami ialah untuk membagi informasi yang baik. Jadinya kadang-kadang pelanggan ini ia suka membuat pembandingan. Kita ni bagi detail, diorang akan mencari media sosial. Menjadi jurubahasa kerana pesakit yang datang tergolong dalam berbagai bangsa, iaitu tergolong dari bangsa India, China, Thailand dan lain-lain. Pengorbanan yang dihadapi sebagai seorang jururawat bagi saya adalah terutamanya masa. Kami berkorban masa, tenaga dan emosi dengan bekerja lebih masa, berjaga malam. Kami juga mudah terdedah kepada risiko kesihatan seperti terdedah kepada penyakit berjangkit dan kecederaan fizikal. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kesihatan terus komited dalam memperkukuh perkhidmatan kejururawatan dan kebidanan. Ini termasuk menyediakan latihan berterusan serta meningkatkan kebajikan para petugas kesihatan. Aimaduddin Mawang untuk Berita RTV. Perakaunan ketika ini memerlukan lebih daripada pengesahan dan laporan, terutama ketika ekonomi bergantung kepada kecerdasan buatan AI bagi melakukan tugasan. Berucap semasa majlis pembukaan forum dan pameran perakaunan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menekankan peranan AI yang boleh mengubah data dan memberikan pemahaman mendalam terhadap integriti kewangan. Dalam hal ini, tambahan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, penggunaan AI akan terus memacu dan meluaskan skop kerja akauntan. Acara yang diadakan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi bertemakan menilai semula profesion membentuk masa depan perakaunan di negara Brunei Darussalam. In order to prepare our generation for this digital transformation, government and industry players must work together to better equip our students with the relevant skill sets to meet the demand of the industry, as well as to support the Wawasan Brunei 2035 goals in transforming Brunei Darussalam into a nation recognized for its highly educated and skilled people.
Acara 2 hari ini menyediakan platform bagi pakar dan ahli-ahli yang terlibat secara langsung dan tidak langsung untuk berkongsi pengetahuan dan bertukar pandangan serta pengalaman mengenai isu-isu dan perkembangan terkini yang berkaitan dengan perakaunan. Negara Brunei Darussalam dan Thailand terus menikmati hubungan yang kukuh dan rapat di semua peringkat dan di bawah kerangka ASEAN. Justru Angkatan Tentera Diraja Thailand memainkan peranan penting dalam memupuk hubungan ini melalui lawatan, pertukaran dan kerjasama secara berkala. Ini dinyatakan oleh Tuan Yang Terutama Akrapong Chalamnon, bakal Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara ini pada majlis resepsi sempena Hari Angkatan Tentera Diraja Thailand. Majlis yang dianjurkan oleh Pejabat Pegawai Pertahanan Angkatan Tentera Diraja Thailand berlangsung semalam di sebuah hotel di Brakas. Hadir Major Jeneral Datuk Paduka Sri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB. Tuan Yang Terutama menambah hubungan antara kedua-dua pihak akan terus berkembang serta membantu menyumbang kepada mengekalkan keamanan dan kestabilan di rantau ASEAN. The impact is amplified by the deep-rooted friendships we share with Brunei Darussalam. Over the past 42 years, Thailand and Brunei Darussalam have enjoyed robust and close ties at all levels. Perkembangan dari Tanah Suci. Persiapan kemah di Masyariatu Arafah dan Mina antara yang dibincangkan semasa lawatan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH, Pentadbiran dan Perubatan ke Pusat Operasi 112 Syarikat Holiday Inn Bakah di Makkah. Rombangan diketuai oleh Pengeran Haji Haslin bin Pengeran Haji Ali, Ketua PUJH Pentadbiran. Rombongan dialu-alukan oleh Datu Jamil Bondaji, pemilik syarikat Nozli. Turut dibincangkan perjumpaan susulan dan lawatan ke lapangan serta persiapan menyambut ketibaan bakal jemaah haji negara. Rombongan juga berpeluang meninjau bilik operasi perkhidmatan muhsin. Kursus ulang kaji bimbingan manasik umrah bagi bakal jemaah haji negara yang berada di Madinah memperdalam lagi pengetahuan di samping sebagai persediaan sebelum melaksanakan ibadah di Makkah Al-Mukarramah. Panduan berkaitan adab serta amalan sepanjang berada di Tanah Suci antara yang disampaikan. Melalui kursus ini, ia diharap akan dapat memberi keyakinan dalam melaksanakan ibadah dengan lebih teratur dan sempurna. Jabal Uhud yang terletak Madinah Al-Munawwarah bukan sahaja terkenal dengan nilai sejarahnya dalam peristiwa Perang Uhud, malah kini turut menjadi antara destinasi menarik yang boleh dikunjung oleh bakal jemaah haji pada waktu malam. Terletak hanya beberapa kilometer dari Masjid Nabawi, kawasan Jabal Uhud kini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Dengan gabungan nilai sejarah dan tarikan moden, Jabal Uhud menjadi antara lokasi yang perlu dikunjungi ketika berada di Madinah Al-Munawwarah. Dalam usaha memelihara khazanah warisan serta memperkukuh identiti budaya masyarakat dusun dan Bisaya, Simposium Puak Sang Jati Dusun diadakan sempena sambutan Adau Gayo. Simposium bertemakan Kasinto, sebuah istilah dalam bahasa dusun dan Bisaya bermaksud terkenang. Acara berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong pagi tadi. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong.
dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Pengkalan Maut, Bakiau dan Batang Mitus dengan kerjasama institusi Mukim dan Kampung Daerah Tutong serta ahli jawatan kuasa tertinggi adat Resam Dusun dan Bisaya Brunei Darussalam. Menghimpunkan para cendekiawan, pemimpin masyarakat dan orang ramai, simposium membincangkan warisan, sejarah dan masa depan kedua-dua puak berkenaan. Sebanyak 11 makalah utama dan 4 kertas kerja dibentangkan melibatkan penyertaan pemakalah tempatan dan luar negara termasuk dari Sabah. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan harta intelek dalam bangunan, melindungi dan mengembangkan perusahaan dalam sektor makanan dan minuman ditekankan semasa seminar dari dapur ke jenama memanfaatkan nilai harta intelek dalam industri makanan dan minuman. Seminar diadakan di bangunan Undang-Undang dan Mahkamah Bandar Seri Begawan. Seminar juga menekankan harta intelek memainkan peranan penting dalam bidang-bidang seperti penjenamaan, loyalti pengguna, resepi, proses perniagaan, peluang kerjasama dan franchise. Inisiatif seumpamanya menyokong perusahaan tempatan dengan mempromosi akses dan pemahaman praktikal harta intelek sebagai aset dan pemaju inovasi, keusahawanan dan kepelbagaian ekonomi di negara ini. Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama menerima aduan berhubung penjualan beras jenama YU di salah sebuah pasaraya di negara ini yang disyaki diperbuat daripada bulu khinzir. Hasil analisis yang dijalankan oleh Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan mengesahkan beras jenama YU adalah diperbuat daripada bulu khinzir. Bagi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, Jabatan Hal Ehwal Syariah mengarahkan pemilik perniagaan berkenaan supaya mengasingkan serta-merta penjualan beras jenama YU daripada produk-produk lain dan hanya dijual di bahagian barangan tidak halal. Kementerian Hal Ehwal Ugama juga mengingatkan para pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport agar sentiasa berwaspada serta lebih peka terhadap produk dan import yang dipasarkan kepada orang ramai bagi memastikan setiap produk yang dijual adalah suci, bersih dan tidak bercampur dengan bahan yang tidak halal. Seorang perempuan warga negara Indonesia dijatuhi hukuman denda sejumlah $63,340 Brunei setelah didapati bersalah memiliki rokok pelbagai jenis tanpa permit yang sah. Lilik Anggraini berumur 40 tahun ditahan oleh Pegawai Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Kastam dan Eksais Diraja pada 6 Mei lalu di sebuah rumah di kawasan Jalan Pasir Berakas. Dia didapati memiliki 178 kartun dan 11 paket rokok pelbagai jenis. Jika gagal membayar denda tersebut, tertuduh akan dikenakan hukuman 13 bulan penjara. Dua lelaki tempatan masing-masing dijatuhi hukuman denda $50,000 Brunei atau 15 bulan penjara atas kesalahan pertuduhan pertama iaitu menyimpan 50 kartun rokok tanpa kebenaran yang sah. Muhammad Afan Zulkarnain bin Berundang alias Dimas anak Berundang berumur 31 tahun dan Muhammad Rafi bin Nokman 29 tahun juga dijatuhi hukuman $5,000 Brunei setiap seorang atau 5 bulan penjara bagi pertuduhan kedua iaitu menyimpan 24 botol minuman keras tanpa kebenaran yang sah. Tangkapan dibuat di hadapan Masjid Puni Temburong pada 2 Disember 2024. Jumlah keseluruhan denda ialah sebanyak $55,000 Brunei setiap seorang atau 20 bulan penjara jika gagal menjelaskan denda.
Kesemua barang yang terlibat iaitu rokok dan minuman keras pelbagai jenis dirampas bagi tujuan pelupusan.